Okey, kita pergi ke seterusnya. 7 fenomena yang berlaku di matahari. Okey, di matahari dan juga di angkasa matahari. Okey, di sekitar angkasa lepas berdekatan matahari itu ada 7 fenomena yang awak perlu ambil tahu. Okey, kita tengok yang pertama. Okey, granul. Okey, perhatikan matahari yang awak nampak tu dia macam bintik-bintik kecil. Betul tak? Okey, macam kecil. Perhati lama-lama sikit. Tapi kalau awak perhati dekat yang real punya, awak akan nampak macam berpijak-pijak sikit. Permukaan matahari. Itu adalah granul. Kenapa dia nampak macam berkelip-kelip, berpijak-pijak sikit? Sebab granul ini dia mengalami perolakan. Okey, dia bergerak turun naik bawah, turun naik bawah. Dia punya gas dia, gas panas tu. Okey, jadi terlampau banyak granul kita boleh nampak kat sini dan suhunya adalah setinggi 5,800 darjah Celsius. Dan purata granul, setiap granul yang awak nampak tu yang nampak kecil-kecil, purata diameter dia adalah 1,000 kilometer. Bukannya cuek-cuek besar pen tu saja dak, tapi 1,000 kilometer jarak dia. Awak tahu 1 kilometer boleh nampak tak? Tak boleh nampak kat sini. Ini bayangkan 1,000 kilometer setiap granul di matahari. Okey? So itu ialah granul. Fenomena yang kedua. Okey, kita tengok ini masih matahari lagi ya. Tapi fenomena yang kedua, awak nampak tak bintik hitam kat situ? Okey. Color hitam kan kita boleh nampak di permukaan matahari. So ini ialah tompok matahari. Okey, tompok matahari adalah kawasan gelap pada permukaan matahari. Kita tengok matahari, kita nampak gelap kat situ. Maka ia adalah tompok matahari dan suhunya lebih rendah daripada kawasan sekelilingnya. Sebab itu kita nampak dia warna hitam. Tapi rendah tu maksudnya sejuk kah? Ya, bukanlah sejuk macam dalam peti ais dah. Tapi suhu dia rendah sikit daripada yang panas melampau di sekitarnya tu. Sebab itu kita nampak dia warna hitam. Okey, dan lokasi dia letusan yang amat besar di kawasan fotosfera. Okey, so kita tengok close up. Saya dah sediakan untuk awak. Okey, tengok. Ini adalah close up gambar tompok matahari dan juga granul. Okey, granul tu adalah yang sekeliling tompok hitam tu. Okey, bayangkan 1,000 kilometer tu saiz tu. Okey, dan yang ini adalah tompok matahari yang warna hitam tu. Okay, dia kurang panas sikit, suhu dia rendah sikit daripada kawasan sekitar. Sebab tu dia berwarna hitam daripada jauh. Ingat ni tips ni. Okay, nak kenal yang mana tompok, yang mana granul. Fenomena yang ketiga. Okey, sebenarnya aktiviti tompok matahari yang warna hitam tadi tu dia sebenarnya bukan wujud setiap masa. Okey, dia akan wujud, lepas tu dia akan lenyap. Dalam saintis telah mengukur dia punya kemunculan tu dan puratanya mereka tengok rupanya setiap 11 tahun akan muncul tompok hitam. Setiap 11 tahun muncul tompok hitam. Jadi inilah fenomena ketiga. Okey, fenomena ketiga iaitu kitaran suria. Kitaran itu maksudnya tempoh berlakunya tompok matahari itu. Okey. Setiap 11 tahun. Ingat lagi, 11 tahun. 11 tahun. Okey, kitaran suria. Fenomena yang keempat. Okey, semarak suria ataupun prominent. Semarak suria. Okey, kenapa kita panggil semarak suria? Macam mana nak kenal? Okey, awak tengok gambar yang sebelah kiri sekali. Semasa percikan gas yang membara itu, dia menghasil macam gelungan. Dia macam bersambung kiri dengan kanan kan. Dia macam gelung. Cung macam tu. Cung. Okey, ini adalah semarak suria. Okey, semarak. Dan tinggi dia adalah ratusan kilometer. Bukannya kecil-kecil gitu saja, tapi beratus kilometer dia pergi. Cung. Okey, aktiviti matahari yang berlaku tu. Dan fenomena yang kelima. Tadi semarak suria, sekarang nyalaan suria. Macam mana ni beza dia? Kita tengok lagi. Nyalaan suria ini kalau perhatikan dia adalah letusan gas yang kuat. Dia berlaku letusan macam tu ya. Dia panjang. Okey, dia panjang macam tu je naik atas, dia tak ada lengkung macam tu.
Okey, letusan. Dan cahaya yang terhasil daripada aktiviti nyalaan suria ini adalah 8 minit untuk sampai ke bumi. Okey, dan ingat nyalaan suria ini apabila ia berlaku, ia boleh mengganggu atmosfera bumi kita dan awak akan nampak berlakunya warna-warni di langit kutub utara yang kita kenal sebagai aurora. Pernah dengar tak aurora? Langit yang cantik tu. Okey, jadi ia adalah akibat penyalaan suria. Okey, kita tengok yang seterusnya. Fenomena matahari yang keenam. Okey, fenomena yang keenam kita panggil sebagai lentingan jisim korona. Lentingan jisim korona. Okey, lentingan ini maksudnya letusan zarah yang gas bermagnet di sekeliling matahari. Awak tengok ya, kat atas sini ada, kat sini ada, dia nampak macam berbola api. Okey. So zarah bermagnet ini mengambil masa 3 hari untuk sampai ke bumi. Okey, dia bukan saja berlaku keluar, awak nampak macam keluar api, tetapi dia punya zarah-zarah yang bermagnet dia tu setiap kali dia meletus, dia akan hantar sampai ke bumi. Okey, 3 hari pergerakan dia sampai ke bumi, laju ya. Dan zarah gas ini juga boleh bertindak balas dengan atom-atom di atmosfera bumi. Dia ganggu bumi kita. Okey, ganggu macam mana? Contohnya ia menghasilkan aurora juga. Okey. So ingat lagi tak? Ini yang ketujuh. Yang ketujuh ini ialah angin suria. Okey, angin suria, angin. Okey, awak bayangkan yang tadi yang cikgu cakap debush. Sekali api itu meletus di permukaan matahari, dia akan dia macam main angin tu. Itu ialah angin suria. So dalam angin suria ini dia bukan saja angin yang angin bayu membawa diriku, bukan. Yang tu adalah angin yang sangat panas. Dia bawa zarah-zarah yang ada proton, ada elektron dan alfa daripada matahari dan dia akan pergi ke planet yang paling dekat dengan dia, iaitu bumi. Kelajuan supersonik. Maksudnya sangat laju. Okey, kelajuan supersonik 250 km per saat sehingga 750 km per saat. Setiap saat tu. Awak bawa 120 km pun macam tu lah kan. Ini 750 kelajuan supersonik. Okey, angin suria. Gambar mana? Okey, cuba tengok gambar dia. Okey, tu ada bumi kita. Tu angin suria bergerak. Dan ini adalah close up lagi. Awak tengok sebelah kiri yang berwarna oranye tu ialah matahari. Dan yang nampak macam warna merah tu selepas matahari tu ialah angin suria. Okey. Dan yang warna biru macam spider tu sebenarnya ialah yang kecil sikit, awak tengok itu adalah bumi. Okey, bumi kita. Kenapa dia macam ada spider tu tanda tanya lagi, kenapa ada warna biru macam spider? Okey, jom kita tengok. Itu adalah magnetosfera bumi. So istilah cikgu nak perkenalkan dalam bab 9 ini, yang ke-8 adalah magnetosfera bumi. Okey, apa dia magnetosfera bumi? Kita sebut magnet. Wow, maksudnya awak kena tahu, bumi kita ada kutub utara, ada kutub selatan. So setiap kutub dia akan mengeluarkan arus magnet. Okey, pergerakan magnet daripada kutub utara ke selatan. Awak tengok gambar raja, dan ia menghasilkan medan magnet di sekeliling bumi. Okey. Macam awak pegang magnet lah, ada kutub, ada U, ada S. Okey. Sama juga dengan bateri. Kalau awak tengok ada tanda pangkal, ada tanda plus, ada tanda tolak, iaitu yang utara dengan selatan. Kompas utara selatan. Okey. So bila ada wujudnya medan magnet, kita baca sikit takrifannya ya. Magnetosfera bumi ialah suatu ruang dalam angkasa lepas yang meliputi bumi, meliputi kawasan bumi, atas angkasa bumi, iaitu gabungan medan magnet bumi dengan medan magnet angkasa lepas. Jadi dia gabungan dua itu menghasilkan
magnetosfera. Tengok ejaan dia betul-betul. Tengok lama sikit. Magnetosfera bumi. Okey. Apa fungsi dia? Okey, awak tengok gambar raja. Okey. Magnetosfera bumi ini adalah terhasil dan dia ada yang membentuk spider tadi. Okey, dia akan lindung bumi kita daripada angin suria, nyalaan suria yang datang terus daripada matahari. So dia akan jadi benteng. Ni dia akan halang lah. Kalau main angin suria tu dia akan blok. Dia akan tepih tepi. So itu fungsi magnetosfera bumi. Melindungi hidupan bumi daripada bahaya angin suria dan nyalaan suria. Dan yang kedua, menghalang zarah-zarah bercas seperti elektron, proton dan zarah alfa daripada menghentam atmosfera bumi. Kalau tak, awak hangus. Setiap hari masih ada orang hangus. Okay? Sebab matahari ini sangat aktif. Dia berlaku setiap masa proses penghasilan gas dia. Okey. Boleh faham tak? Laju sangat tak? Cikgu ajak. Okey, kita patah balik, kita tengok kat sini ya. Ini adalah keadaan di mana magnetosfera yang warna biru ni. Magnetosfera dia akan blok segala fenomena yang datang daripada matahari untuk menghentam bumi. So awak ni bukan sekadar tengok cerita dalam TV sahaja yang kalau ada tu dia ada macam lapisan protection tu kan, orang pusat keluar lapisan warna biru tu kan atas orang tu kan. Sebenarnya bumi kita pun ada. Okey, kita panggil penghalang tu ialah magnetosfera bumi. Alright. Okay, ingatnya kepentingan magnetosfera bumi ialah untuk melindungi hidupan bumi daripada hentaman fenomena-fenomena matahari dan menghalang kemasukan zarah-zarah bercas yang datang daripada angin suria untuk menembusi atmosfera bumi. Okey, so untuk pembelajaran yang kedua, 9.2 ialah cuaca angkasa. Yang ini saya mendapat bantuan daripada anak murid saya iaitu Nurin Dania Farisa. Okey, juga daripada pelajar Sekolah Menengah Kebangsaan Syed Ahmad. Okey, thank you Nurin sebab tolong cikgu. So kat sini Nurin sediakan definisi cuaca angkasa lepas. Apa maksud cuaca angkasa lepas? Daripada mula tadi kita belajar bra ni baru nak tengok maksud. Okey, sebenarnya definisi cuaca angkasa lepas adalah sebarang perubahan persekitaran antara bumi dan ruang atmosfera bumi, juga antara atmosfera matahari. Okey, dan cuaca angkasa lepas ini dipengaruhi oleh 7 fenomena yang cikgu terangkan tadi. Ingat lagi tak 7 tu? Okey, 7. Yang pertama, okey, awak kena tahu, ada yang berlaku di permukaan matahari saja dan ada yang berlaku di angkasa lepas matahari. Maksudnya keluar sikit daripada angkasa lepas matahari itu. Okey, so kita tengok sikit ya. Nyala suria. Okey, nyala suria. Kejap cikgu buka pointer. Okey, yang pertama di permukaan matahari, aktiviti yang berlaku ialah nyala suria. Okey, nyala suria. Yang mana nyala suria? Dia menyala macam tu. Dia cetus naik atas. Nyala suria. Okey, semarak suria. Semarak suria yang mana? Yang macam gelung tu. Dia gelung. Dan tompok matahari yang warna hitam di permukaan matahari. Okey. Dan yang keempat adalah lentingan jisim korona. Okey, lentingan jisim korona iaitu nampak letusan api di sekeliling matahari itu. Okey, itu kita panggil lentingan jisim korona. So ada 4 fenomena yang berlaku di permukaan matahari yang kita panggil sebagai cuaca angkasa lepas. Dan kita ada lagi iaitu di angkasa lepas yang kita panggil sebagai fenomena angin suria. Okey, angin yang menolak zarah-zarah tu, dia bawa sekali zarah. Dan kita ada pancaran suria. Yang ni awak tak belajar tadi. Kita ada pancaran suria dan last sekali ialah ribut. Ribut geomagnet. Okey, ribut geomagnet.
Okey, ini adalah gambaran yang cikgu tunjuk semua-semua yang berlaku tadi. So, tumpuk matahari berlaku di permukaan matahari. Lentingan jisim corona. Okey, ini nyalaan suria. Oops. Okey, pointer kita kena padam. Okey. So, kita tengok gambar rajah ni, ribut geomagnet yang bawah ni ya, gambar rajah dia. Okey, yang ini adalah space weather impacts. Awak perlu tahu kesan-kesan daripada cuaca angkasa. Awak tengok yang cantik atas ni ialah aurora. Okey, kehadiran zarah-zarah dalam atmosfera bumi menghasilkan aurora yang cantik. Lepas tu kita akan tahu, okay, komunikasi ni, pencawang komunikasi ni akan terganggu kesannya. Satelit ada gangguan. Ni penerbangan. Kuasa elektrik pun kena ganggu ke sebab matahari? Okey, jom kita tengok. So, gangguan siaran televisyen dan radio akan berlaku. Gangguan siaran televisyen dan radio akan berlaku akibat fenomena daripada cuaca angkasa lepas tadi. Okey, ini adalah antara kesan-kesan cuaca angkasa lepas. Okey, siaran televisyen dan radio terganggu, rangkaian telefon bimbit awak tiba-tiba tiada line. Perjalanan penerbangan kapal terbang. Kenapa tiba-tiba kita kena tunda penerbangan kita ataupun tiba-tiba berlaku dekat pilot. Pilot tak boleh buat kerja sebab ada gangguan daripada angkasa lepas. Ini ialah kita panggil sebagai gangguan navigasi. Okey. Satelit komunikasi akan hilang kawasan, hilang kawalan. Okey, awak tengok sebenarnya di sekeliling bumi ada banyak satelit. Bukan satu ni, tapi ada banyak sebab ada banyak negara. Jadi dia akan letak satelit. Jadi cuaca angkasa lepas seperti angin suria ataupun ribut geomagnet, dia akan mengganggu dan boleh merosakkan satelit. Sama ada satelit tu terbakar, satelit hilang kawalan ataupun satelit tak boleh berkomunikasi dengan, tak boleh hantar isyarat ke bumi. So, itu adalah antara kesan cuaca angkasa lepas. Okey, ni mungkin cantik lah, indah dinikmati. So, ini adalah aurora. Okey, sebenarnya memang bergerak macam tu, langit tu. Okey, plasma ribut suria akan terperangkap dalam lapisan magnetosfera bumi yang tadi tu. Dia terperangkap, maksudnya walaupun kita ada pelindung tapi dia boleh masuk juga dalam kawasan bumi. Dan ia akan masuk ke dalam medan magnetik bumi, bergerak ke arah kutub utara dan kutub selatan. Sebab itulah di kawasan kutub utara dengan kutub selatan yang boleh menikmati keindahan kejadian Allah ni. Okey. Jadi plasma yang masuk daripada angin suria itu akan berlanggar dengan molekul-molekul gas nitrogen dan oksigen dan menghasilkan cahaya hijau kebiruan ini, menghasilkan aurora. So, ini adalah yang rakaman yang dihantar daripada Finland. Okey. Boleh nampak. Jadi kalau pergi ke sini, jangan terkejut pula. Okey, itu adalah kebiasaan. Ini adalah akibat daripada cuaca angkasa lepas. So, aktiviti ramalan kaji cuaca, bekalan elektrik ke rumah dan pejabat juga boleh terganggu. Okey, bila mai cuaca angkasa lepas tu, dia punya tenaga tu akan mengganggu transformers yang ada dalam kawasan-kawasan rangkaian grid kuasa. Okey, sama ada transformers terbakar. Jadi sebab itu tiba-tiba awak tak boleh dapat elektrik, blackout dan sebagainya. Okey, dan lebih teruk lagi jika terdapat gegaran pada kesan cuaca ribut angkasa, ia boleh menyebabkan kemusnahan pada harta benda hidupan di bumi. Bersyukurlah kita ada magnetosfera tadi. Okey, so ini adalah summary. Okey, rumusan kesan cuaca angkasa terhadap bumi ada 4. Pertama ialah fenomena aurora. Kedua ialah gangguan telekomunikasi kita, sama ada telefon, isyarat telefon, internet. Lepas tu kita ada sistem navigasi iaitu layaran ataupun bawa kapal terbang, itu navigasi. Dan talian kuasa elektrik kita juga boleh terganggu. Keempat. Okey, boleh ready untuk quizzes? Dah ada yang masuk?
Okey, cikgu tunggu peserta untuk masuk. Boleh masuk dah quizzes, masukkan kod. Okey, kerana kita akan mengakhiri kenapa kita kena ada interpretasi data cuaca angkasa lepas. Kenapa ada angkasawan? So macam yang cikgu pakai ni, angkasawan, pakaian operasi mereka. Kenapa kena ada angkasawan dihantar ke angkasa lepas? Untuk mengutip data-data dan mengkaji apa yang berlaku di angkasa. So antaranya ialah pertama, untuk meramal bila berlakunya lentingan jisim korona di matahari, dan yang kedua untuk menentukan sebab kenapa berlakunya nyalaan suria, kenapa ada lentingan jisim korona. Jadi manusia kan sentiasa curious, sentiasa nak tahu macam-macam. Jadi itulah fungsi kenapa kita kena ada data cuaca angkasa lepas supaya kita boleh standby. Okey. Yeay, okey. Jom kita mulakan quizzes kita. Semua pelajar yang mana ada kat depan skrin, jom kita test tengok kefahaman awak setakat mana. Okey. All done. So kita tengok yang paling cepat sekali jawab ialah Ahmed Stania. Sentiasa minat dengan sains, okey. Kekal pada cita-cita awak, dan kalau boleh cita-cita tu adalah dalam bidang sains, okey. Dan dengan itu wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.